Okey, boleh kita mula dah. 2:30 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar semua? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat sejahtera dan selamat petang. Yang berusaha Cikgu Muhammad Jalani bin Mak Besa, Guru Besar Sekolah Teguh Ampang Mariam. Yang dihormati Cikgu Syukri bin Muhammad, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Teguh Ampang Mariam. Yang dihormati Cikgu Nauzi Rahayu binti Yusof, Guru Penolong Kanan Al-Ewan Murid Sekolah Kebangsaan Teguh Ampang Mariam. Dihormati Cikgu Azizan bin Ibrahim, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum Sekolah Kebangsaan Teguh Ampang Mariam. Yang dikasihi sahabat-sahabat guru tahun 6, yang disayangi anak-anak didik cikgu tahun 6 Melor, 6 Mawar, 6 Melati. Alhamdulillah. Bunga mawar cantik tersemat di petik gadis di tepi titi. Al-Fatihah dibaca, memohon rahmat. Moga majlis sentiasa diberkati. Sebelum majlis titipan kasih cakna sayang diteruskan, sama-samalah kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Kuntum melati tumbuh melata burung merbah di pohon cemara. Assalamualaikum pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar dan sah pengurusan Sekolah Kebangsaan Tuan Puan Mariam serta guru-guru tahun 6 di atas komitmen dan kecaknaan yang ditunjukkan. Sehingga berjayanya kita mengadakan majlis titipan kasih cakna sayang. Biji selasih boleh dimakan menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan. Semoga majlis tambah berseri. Patut-patut ni belajar dengan Ustaz Mazri ni. Terima kasih Ustaz Mazri. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allahi kerana dengan limpah dan kurnianya maka kita dapat berkumpul dan dalam majlis titipan kasih dan cakna sayang. Suka cikgu mengingatkan anak-anak cikgu sekalian supaya tidak membuka mikrofon sepanjang majlis berlangsung serta tidak menyampuk ketika ucapan diberikan. Namun juga disarankan untuk mencatat perkara-perkara penting semasa taklimat diberikan. Tidak lupa juga untuk murid-murid tahun 6 semua mengisi kehadiran dalam Google Form dan insya-Allah kamu akan diberikan CJ kehadiran itu. Dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Tujuan majlis takna kasih, titipan kasih cakna sayang. Cikgu sendiri pun tertukar. Dekat-dekat maksud dia. Diadakan adalah untuk memberi taklimat dan penerangan serta penjelasan akan hala tuju anak-anak tahun 6 sekalian sebagai persediaan untuk anda semua ke tingkatan 1 di sekolah menengah nanti. Jadi seolah-olah sekarang ni bila PDPR 2.0, PDPR 3.1, seolah-olah macam tak tahu nak pergi ke mana. Ya? Jadi insya-Allah. Dan perubahan tarikh ini, cikgu mohon maaflah di atas. Ini adalah kerana permintaan Tuan Guru Besar dan idea untuk mengadakan majlis ni pun adalah idea Tuan Guru Besar. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada Tuan di atas kecanaan. Tarikh ini terpaksa dipilih untuk dianjakkan pada hari ini kerana semalam Cikgu Aminah dan juga Cikgu PKM kita, Cikgu Nauzi telah menghadiri satu taklimat berkenaan dengan penyelarasan sekolah. Jadi alangkah moleknya kita itulah relevan ataupun rasionalnya kita memilih hari ini. Ya. Jadi sekali lagi Cikgu ingatkan supaya anak-anak semua patuhi apa yang telah kita sebutkan. Jadi ucapan cikgu pengerusi majlis dan ucapan penyelaras biasa cikgu rangkumkan sekali. Orang yang sama je. Sekapur sirih tiada berharga, buat santapan untuk pahlawan. Sampailah Tuan kami meminta, madah kata haluan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Cikgu Azizam Ibrahim, Guru Perlengkaran Co-Curriculum untuk memberikan taklimat dan ucapan berkenaan dengan bidang Co-Curriculum. Majlis, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Hamzah selaku pengacara majlis pada petang ini, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, sahabat-sahabat penolong kanan
guru-guru yang saya hormati serta murid-murid tahun 6 yang cikgu kasihi sekarang. Jadi cikgu nak share sikit, minta cikgu Rosli tutup dulu ni. Nampak? Nampak cikgu share ni? Apa? Alhamdulillah. Okay. Jadi untuk aktiviti co-curriculum, daripada analisa yang cikgu lihat lah, penyertaan kamu masih lagi di peringkat sederhana lah, terutama kelas 6 Mawar dan 6 Melati. 6 Mawar dan juga 6 Melo. 6 Melati tu alhamdulillah aktif. Okey. Kalau tengok sini yang terakhir ni penyertaan untuk aktiviti My Run ni. Ni yang aktiviti yang terakhir. My Run, My Virtual Run ni, okey. Hanya 5 orang saja yang menyertai. Okey, tahun 6 hanya 5 orang yang menyertai. Jadi agak menyedihkan lah bagi cikgu. Okey. Baik, cuba tengok. Kita tengok sikit murid-murid yang menyertai. Ni. Kalau 6 Melati ramailah yang dapat, alhamdulillah dah menunjukkan orang kata pelibatan yang aktif lah berkaitan dengan aktiviti co-curriculum. Okay. Ada yang dah dapat 9, 10, kurang-kurang ada 2-3 lah dari peringkat kebangsaan ataupun peringkat negeri dan sebagainya. Ada yang sampai 12. Okay, alhamdulillah tu. Maknanya itu menunjukkan satu komitmen yang tinggi lah daripada kamu untuk memastikan pencapaian akademik kamu orang kata dapat markah yang setimpal lah. Terutama bila kamu nak pergi ke sekolah menengah nanti, kamu akan dilihat juga penilaian dalam PIJSK tu. Okay. Di akhir tahun nanti kamu akan diberikan sijil PIJSK untuk dilampirkan bersama kamu untuk memohon ke sekolah menengah nanti. Okay. Untuk sekolah yang terbaik. Ini contoh yang terbaik lah. Kita tengok ni. Nur Erika Mirza yang banyak sijil ni. Sampai 24 sijil ni. Okay. Penyertaan yang aktif. Okay, ini lah yang kita nak. Okay. Sebenarnya cikgu nak bantu kamu. Bantu kamu mendapat markah yang terbaik. A. Dapat A dalam PIJSK. Jadi kalau kamu tak membantu diri kamu sendiri, cikgu rasa amat kecilan lah. Okay. Ini penyertaan daripada Namawa. 2 orang saja. Sedih. 6 Melo. 6 Melo. Ada seorang saja. Saya tak tahulah kalau cikgu dapat data yang salah ni. Okay. Jadi kalau kamu tidak menyertai aktiviti co-curriculum, maka akan memberi kesan lah dalam pengisian markah PIJSK kamu akan jadi rendah. Bila rendah nanti nak memohon ke sekolah yang lebih baik, kamu tak dapat. Okay. Nanti kamu akan salahkan sekolah pula. Okay. Patutnya kamu yang perlu melibatkan diri secara aktif lah. Okay. Jadi harapan cikgu lah, ada 2 bulan lagi berbaki ni, 2 bulan setengah lagi ni, harap kamu dapat melibatkan secara proaktif lah. Proaktif maksudnya tidak lagi tunggu cikgu nak
push kamu, nak maklum kamu masuk. Kamu sendiri mesti ada sikap yang positif untuk berjaya. Kamu sendiri kena bantu diri kamu secara kendiri. Jangan tunggu ibu bapa, jangan tunggu guru untuk memaklumkan pada kamu untuk masuk dalam satu-satu aktiviti. Okey. Jadi cikgu amat-amat harap kamu masuk. Okey. Seperti biasalah kita tahu pelibatan kita untuk kurikulum lebih pada secara dalam talian lah. Okey, jadi cikgu amat harap kamu masuklah pertandingan yang dianjurkan. Terutama yang belum masuk tu, sekurang-kurangnya masuk aktiviti yang di peringkat sekolah. Okey. Macam aktiviti yang kita nak jalankan ni, antaranya di sekolah ni, peringkat sekolah banyaklah. My virtual run, freestyle skipping, freestyle ball. Okay. Banyak kuis keselamatan, kuis badan uniform akan diadakan nanti. Jadi cikgu amat berharap kamu masuk. Tak nak jadi macam my virtual run ni. Setakat ni tahun 6, 5 orang saja baru menyertai. Jadi lepas ni cikgu harap diberi masa, kamu dilanjutkan masa sehingga 19 hari bulan 10 ni. Teruskan, menyertailah. Pokoknya dapat markah untuk bantu kamu. Okay. Jadi lepas ni ada lagi banyak lagi pertandingan kuis-kuis yang akan diadakan bersama kamu nanti setiap hari Selasa lah. Semalam kita tangguhkan untuk beri peluang lah sepatutnya beri peluang kepada semalam. Hari ni sepatutnya ada aktiviti kurikulum, tapi disebabkan hari ni ada program khas untuk kamu, jadi cikgu tangguhkan aktiviti pada petang ini. Okey. Dan rebutlah peluang. Sungguhnya banyak hadiah yang cikgu sediakan. Nanti kita tengok hadiah yang disediakan. Okey. Yang ni asalnya jadual ni begini, tapi disebabkan ada perubahan sedikit, bermula hari ni kita dah ada pindaan lah. Okey. Lepas minggu depan kita tak akan ada aktiviti kurikulum lah sebab ada hari cuti Maulidul Rasul. Okay, kita bermula pada minggu depan akan datang. Inilah kita akan jalankan. Dan amat besarlah harapan cikgu kamu menyertai. Okay. Bantu diri kamu untuk dapat markah dalam PAJSK. Okay, yang ni kamu sedang jalankan My Virtual Run ni. Okay. Nanti akan ada lagi pertandingan satu murid satu sukan ni. Semua ni. Siapa yang belum aktif dah masuk, kawan-kawanmu, kamu ajak kawan-kawan kamu sertai pertandingan ini. Okey. Supaya dapat markah. Ini contoh hadiah yang bakal kamu terima. Okey. Hadiahnya sangat lumayan. Bagi cikgu sangat lumayan lah. Okey. Dapat tempat kedua, yang ketiga. Okey. Dan bagi My Virtual Run ni, cikgu bagi hingga ke tempat 20. Jadi cikgu amat-amat harap kamu menyertai. My Virtual Run ni macam biasalah. Dan bahasa Melayunya, meretah desa sebenarnya. Okey. Yang ni untuk yang freestyle ball, through and catch ball, dan juga freestyle skipping tu. Yang ni kalau yang hadiah tempat satu, yang pertama, kedua, yang tiga tu sama macam My Virtual Run tu. Cuma yang bezanya ialah untuk yang ni hadiahnya hanya sehingga tempat ke-10. Okay. Dan kamu akan juga diberi sijil penyertaan lah. Sijil penyertaan dan sijil pencapaian. Kemudian kamu akan laksanakan kuis badan uniform. Okay. Kemudian kuis keselamatan. Okay. Dan juga kamu akan juga dapat ni contoh-contoh hadiah jika kamu dapat untuk menyertai kuis badan uniform dan kuis keselamatan tu, kamu akan dapat yang ni. Beza sikit lah hadiahnya. Tadi dapat medal, yang ni dapat plak lah. Dapat plak. Okay. Yang tadi medal yang
sarung kat di kepala yang ni boleh letak di ni lah, di atas meja di bilik kamu. Okey. Jadi cikgu amat-amat mengharaplah yang akan diadakan juga ialah bacaan Yasin lah. Okey, insya-Allah lah. Okey, musim-musim pandemik ni kita nak meningkatkan supaya kita sama-sama dirahmati Allah, tidaklah dijauhkan daripada pandemik COVID-19 lah, insya-Allah. Jadi itu sajalah. Jadi cikgu ulang lagi sekali, cikgu amat mengharapkan penyertaan terutama murid-murid yang tidak aktif dalam mana-mana aktiviti di peringkat daerah, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa, masuklah, sertailah di peringkat sekolah ini sekurang-kurangnya kamu ada markah. Okey. Jadi cikgu tak buka lah nak tunjukkan pada kamu yang PIJSK. Kalau tengok memang sedih lah. Setakat cikgu tengok ni baru seorang yang dapat, tahun 6 seorang baru dapat A. Okay. Tak macam tahun lepas. Ada beberapa ramai jugalah, belah-belah lah yang dapat A. Okay. Jadi tahun ni patutnya kamu lebih bersungguhlah sebab kita mudah nak dapat CJ di peringkat kebangsaan negeri dan sebagainya kalau kamu menyertai. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Azizan, Guru Kanan Curriculum Kota Puan Mariam. Dan bagi saya sangat jelas apa yang diterangkan oleh Cikgu Azizan, dan cikgu sangat-sangat berharap kepada murid cikgu, anak cikgu yang cikgu kasih sekalian, sebutlah peluang. Ya. Sebab kita bersemuka tidak tahu bila tarikh yang tepatnya. Jadi peluang kamu adalah terbuka untuk itu program-program yang disediakan di pihak sekolah. Itu belum lagi masuk peringkat-peringkat daerah dan peringkat kebangsaan. Kamu sangat berpeluang untuk menyertai sampai ke peringkat kebangsaan. Ya. Jadi cikgu tidak untuk bertokeh panjang. Terusnya majlis kita teruskan lagi. Dengan segala hormatnya saya menjemput yang dihormati Cikgu Nurzi Rahayu binti Yusof selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid untuk memberikan ucapan dan taklimat beliau berkenaan dengan Hal Ehwal Murid. Majlis persilakan. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis, Cikgu Hamzah selaku pengurusi majlis kita pada petang ini. Boleh dengar tak? Boleh. Okey, alhamdulillah. Cikgu Rosli tolong tutup presentation. Terima kasih. Sekejap, kenapa tak boleh masuk? Tutup dulu Cikgu Nazi. Cikgu Nazi kena tutup dulu yang Cikgu Nazi buka tu. Dia buka balik. Okey.
keluar? Pelik ni. Sekejap. Nampak tak? Nampak. Nampak. Okey, ni adalah daripada unit HAM yang berusaha Tuan Guru Besar, sahabat-sahabat guru perlokanan, guru-guru, ibu bapa serta murid-murid tahun 6 yang saya kasihi sekalian. Okey, ini adalah beberapa perkara yang saya ingin sebut mengenai daripada unit hal ehwal murid. Okey, yang pertama sekali adalah mengenai PKSK. PKSK ialah pentaksiran kemasukan khusus ke sekolah khusus ya. Jadi PKSK ni adalah sistem permohonan kemasukan murid ke sekolah khusus yang dibangunkan menggunakan satu saliran, iaitu melalui online lah ya. Jadi sekolah khusus yang dimaksudkan di sini adalah permohonan untuk tingkatan 1 adalah permohonan untuk ke sekolah berasrama penuh iaitu SBP dan juga sekolah menengah kebangsaan agama iaitu SMKA. Jadi semua murid yang berminat untuk masuki sekolah berasrama penuh dan juga sekolah menengah kebangsaan agama perlu memohon untuk PKSK ni lah. Okey, siapa yang boleh mohon PKSK? Okey. Assalamualaikum Cikgu Nazri. Ya? Slide ni memang tak ada ke? Oh, tak nampak ke? Sebab kita nampak hak muka surat pertama tu je, hak yang ada folder-folder tu je. Oh, ya ke? Sekejap Ini nampak? Tak lagi setakat ni. Tak nampak? Kenapa? Sekejap. Okay, nampak tak? Nampak. Okay. Okay, nampak? Nampak tak slide yang seterusnya? Sekolah khusus Okey. PKSK ni adalah untuk ke sekolah SBP dan juga sekolah menengah kebangsaan agama lah Jadi siapa yang boleh mohon PKSK? Nampak tak yang ni? Siapa yang boleh mohon PKSK? Kita tak nampak? Nampak. Okey, alhamdulillah. Okey, siapa yang boleh mohon PKSK ni adalah semua murid tahun 6 yang berdaftar boleh mohon untuk PKSK ni untuk kemasukan ke tingkatan 1 pada tahun 2022 nanti. Okey. Dan murid tersebut mestilah sah berdaftar dalam aplikasi perkanan. Cikgu Nazri, Ya. slide 4 dah nampak, cuma slide 3 sekarang ni. Sekolah khusus. Saya buat slide show kot. Baru ada. Okey Okey. Ada. Okey. Siapa yang boleh mohon? Okey, semua murid tahun 6 yang berdaftar dalam APDM. Okey, jadi semua murid SK TAM ni adalah berdaftar dalam APDM lah. Jadi semua murid tahun 6 SK TAM boleh memohon PKSK ni. Okey. Okey, apa dia komponen yang terdapat dalam PKSK? Ada 3 komponen. Yang pertama, kecerdasan insaniah yang merangkumi 20%. Yang kedua, kecerdasan intelek yang merangkumi 70%. Dan yang ketiga adalah artikulasi penulisan yang merangkumi 10%. Okey, seterusnya adalah pusat-pusat pentaksiran untuk PKSK. Okey, nanti akan ada
8 pusat iaitu di Sekolah Menengah Sains Kuala Terengganu, SK Pusat Cabang 3, SK Seri Budiman, SK Mane, SK Panji Alam, SMK Belara, SMK Sultan Mansur dan juga SK Sultan Sulaiman 1. Okay. Tempoh pentaksiran adalah selama 10 hari. Okey. Ini adalah carta alih ataupun garis masa untuk PKSK, iaitu permohonan untuk PKSK telah dibuka pada 10 Oktober dan akan berakhir pada 15 November. Permohonan adalah secara dalam talian. Kemudian semakan untuk pusat PKSK antara 8 pusat tersebut tadi akan boleh disemak bermula 1 Disember 2021. Okay. Dan pelaksanaan PKSK akan dijalankan bermula 17 hingga 27 Januari 2022. Okay, ini yang saya kata 10 hari tadi. Okay. Okey, ni ke tempat kita skip. Okey, dan seterusnya keputusan permohonan akan diketahui pada 15 Mac 2021. Okey, dan seterusnya adalah rayuan lah sekiranya tidak dapat Okey. Terusnya saya ingin sentuh mengenai pengisian ataupun permohonan. Okey. Siapa yang boleh mohon? Okey. Permohonan ini perlu diisi sendiri oleh calon dengan pengawasan ibu bapa atau penjaga. Okey. Jadi jangan kata guru yang isi. Okey. Link ini perlu diisi sendiri oleh murid dengan pengawasan ibu bapa atau penjaga. Okey. Wajib ke isi ni? Tak wajib, tapi digalakkan. Okey. Mungkin sekarang awak tak rasa nak masuk SBP, tak rasa nak masuk sekolah agama. Kan? Tak apa, kalau tak rasa lagi pun tak apa, isi dulu. Saya sangat-sangat menggalakkan supaya semua 88 orang murid tahun 6 SKTAM supaya mengisi permohonan ni. Walaupun tidak berminat. Manalah tahu lepas pada tarikh tutup nanti pada 15 November, tiba-tiba rasa nak masuk SBP tiba-tiba rasa nak masuk sekolah agama satgi tingkatan 6. Masa tu awak menangis air mata darah sekalipun memang tak boleh isi dah. Okey. Jadi masa sekarang saya sangat menggalakkan supaya semua 88 orang isi. Okey, nak isi kat mana? Isi di sini, link ni. Okey, menggunakan link yang saya bagi ni. Okay, nanti saya akan share dalam grup kelas. Okay. Seterusnya, apa yang calon perlu ada sebelum pengisian? Okay, sebelum nak isi tu, benda yang patut kita prepare. Benda kita ada. Okay, yang pertama adalah nombor MyKid. Okay, nombor IC awak tu. Okay, yang kedua, nombor MyCard penjaga utama yang didaftarkan di dalam APDM. Okey, biasanya penjaga utama adalah bapa. Tapi ada juga penjaga utama adalah ibu ataupun datuk atau nenek. Okey. Jadi bergantung pada penjaga utama masing-masing. Okey. Dan yang ketiga adalah maklumat PBD. Maklumat PBD ni, pentaksiran bilik darjah, perlu murid-murid dapatkan daripada sekolah. Namun begitu, setakat ini, sekolah belum mendapat apa-apa makluman ataupun arahan daripada KPM ataupun JPN. Jadi, sekolah hanya akan keluarkan maklumat PBD apabila diarahkan oleh KPM atau JPN. Okey. Okey, seterusnya, okey. Kalau tadi saya ada bagi link kan.
Jadi bila kita masuk ke link tersebut, awak akan nampak macam ni. Okay. Dan cari dekat permohonan. Okey, kemudian dia akan papar macam ni lah. Sila masukkan nombor MyCard, pemohon dan juga penjaga utama. Siapa penjaga utama? Seperti dalam APDM, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, jadi masuklah. Ni nombor MyKit murid, ni penjaga ataupun bapa. Dan kemudian klik login. Okey, seterusnya dia akan keluar macam ni. Adakah anda telah membaca panduan permohonan? Jadi dinasihatkan supaya baca dulu panduan sebelum isi. Okey, bila dah baca, tiklah ya. Okey. Dan masuk ke dalam sistem. Okey. Kemudian akan keluar macam ni. Okay, sila lengkapkan semua maklumat di bawah. Okay, selagi tidak lengkap, dia akan keluar merah macam ni. Angka. Okay. Katakan awak dah isi dah maklumat pemohon. Dia akan keluar hijau kat sini. Okay. Dan seterusnya lah. Okay. Seterusnya. Okay, dia akan keluar macam ni. Sila lengkapkan semua maklumat di bawah. Okay. Dan awak kena klik lah kat sini untuk mengisi maklumat permohonan. Okey. Sekiranya nanti bila awak dah masuk, dia akan keluar macam ni. Okey. Ni yang ramai ibu bapa, pertanyaan daripada ibu bapa banyak kat sini. Okey. Okay, kemahiran jawi awak kena lengkapkanlah seperti panduan. Boleh baca dengan lancar ke, kan? Boleh baca atau menulis saja ke dan seterusnya lah. Okey. Pada sijil agama, okey, pada sijil agama, ya betul. Kita belum lagi menjalani ujian UPKK. Tapi apa yang dia mahukan di sini adalah jika murid mendaftar UPKK. Jadi sekiranya awak daftar untuk UPKK, klik sahaja UPKK. Itu sahaja. Okey, sistem ni dia tak nak pun keputusan UPKK. Dia hanya nak tahu daftar ke tidak je UPKK. Okey. Okey, seterusnya awak kena lengkapkan bahagian sini, email. Okey. Dan klik hantar permohonan. Okey. Untuk bahagian ini, bahagian PBD, setakat ini seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, sekolah belum dapat lagi apa-apa arahan atau pemberitahuan daripada KPM ataupun JPN mengenai maklumat PBD. Okey. Jadi setakat ini untuk bahagian PBD abaikan dahulu. Okey. Okay, bila sekolah dapat makluman saja, sebaik saja kita dapat makluman mengenai PBD, kita akan segera maklumkan kepada semua murid dalam grup kelas. Okey. Seterusnya adalah, okey, kalau tengok kat sini, aktiviti jasmani dan kurikulum dan juga psikometrik. Okey, yang ni pun tak perlu isi kerana maklumat-maklumat ini akan dipadankan dengan data KPM. Okey, maklumat-maklumat ni telah ada dengan KPM dan dia akan terus link lah dengan data KPM tu. Jadi kita tak perlu isi dah yang ni. Okey, kemudian klik hantar. Okey. Seterusnya, okey, yang ni untuk pilihan sekolah khusus dan juga pusat untuk PKSA. Okey. Dia akan ada 3 pilihan. Okey, ada 3 pilihan. Jadi, awak pilih, klik sekolah mana yang awak berminat.
Okey. Cadangan saya supaya tetapkan betul-betul dalam hati, dalam fikiran, fikirkan betul-betul, bincang dengan ibu bapa, mana yang awak lebih berminat. Sama ada SBP atau sekolah agama, sekolah menengah kebahasaan agama. Okey, mana yang awak lebih berminat? Okey, contohlah kalau sekolah agama ni kita ada sekolah menengah Syahidul Malik, Durian Guling dan juga Jabas. Okey. Jadi kalau awak rasa nak pergi sekolah agama, pilihan pertama isi sekolah menengah kebahasaan agama dan kliklah sekolah mana yang awak nak. Okey. Kalau awak lebih berminat kepada sekolah berasrama penuh, pilihan pertama pastikan awak klik sekolah berasrama penuh. Kerana apa-apa sekalipun, pilihan yang pertama adalah menjadi keutamaan. Okey? Jadi sebelum pilih, bincang betul-betul dan tetapkan hati mana yang prioriti kita. Okey? Okey, seterusnya pilihan pusat pentaksiran untuk PKSK. Okey, pilihan ni yang 8 pusat tadi yang saya tunjukkan pada awal tadi, ada 8 tu. Dan amat digalakkan supaya pilih pusat PKSK yang berdekatan dengan alamat rumah. Okey, dan kemudian klik hantar. Okey, dan akhir sekali, bila dah selesai semua sekali, termasuk PBD, sekiranya telah diberi nanti, barulah buat akuan dan hantar. Okey? Selepas semua sekali lengkap termasuk maklumat PBD. Okey? Okey. Untuk pentaksiran PKSK ini ada 2 kaedah, iaitu artikulasi esei dan juga PKSK online. Okay. Artikulasi esei ni karangan lah kita kena mengarang. Okay. Online ni kita ada pilihan jawapan. Okay. Ni adalah tarikh macam saya sebutkan tadi dah dalam masa 10 hari ni 17 hingga 27 Januari. Bukan bermaksud 10 hari ni awak kena hadir. Tidak. Mungkin ada pelajar yang kena pada 17 hari bulan. Mungkin kawan awak ada kena 20 hari bulan. Itu maksudnya. Okay. Ini adalah sesi pentaksiran. Ini yang saya tunjukkan ni adalah contoh PKSK pada tahun lepas. Sebab tahun lepas adalah kali pertama PKSK diadakan. Okey. Jadi ini adalah jadual dia lah. Dia ada 3 sesi. Okey, tengok kalau kita tengok sini, katakanlah awak kena pada 17 hari bulan. Okey, sesi yang pertama. Jadi untuk murid yang kena pada sesi pertama, 7.30 hingga pukul 8 ni dia dah kena daftar dah. Okey. Okey, kemudian 8 suku hingga pukul 9 pagi bermulalah artikulasi esei. Okey, dan seterusnya untuk PKSK online pada pukul 9 suku hingga 10.45. Okey. Dan tamatlah. Untuk sesi kedua orang lain pula. Sesi ketiga orang lain pula. Okey. Apakah tindakan calon? Calon ni awak lah murid tahun 6. Okey. Ataupun tindakan ibu bapa awak. Okey. Membuat pengisian link. Membuat pengisian link ni maksudnya isi pada link yang saya tunjuk tadi. Okey, jangan risau nanti bila nanti guru kelas awak akan share dalam grup WhatsApp lah grup kelas awak. Okey. Kemudian
Ni dia kata membuat permohonan melalui link yang diberikan, pastikan status pengisian lengkap hijau dan print permohonan yang lengkap untuk simpanan. Okey, ni yang saya kata tadi yang kena jadi hijau tu. Selagi tidak lengkap dia akan jadi merah. Dia akan jadi merah dan pangkah merah. Bila dah lengkap baru dia akan bertukar jadi hijau. Okey, dan amatlah digalakkan untuk awak cetak permohonan yang tersebut. Permohonan yang telah lengkap tu saya amat galakkan supaya awak cetak kerana pernah berlaku dia kadang-kadang ni sistem ni dia lari. Maklumat tu dia lari. Pernah berlaku tahun lepas, jadi sekurang-kurangnya bila kita ada bukti, cetakan permohonan kita tu, kita ada bukti yang kukuh lah. Tindakan yang kedua ialah kena sentiasa prihatin dengan garis masa. Kena alert lah dengan tarikh-tarikh macam yang saya tunjuk tadi. Bila permohonan ni, bila tarikh tutup dia? Tarikh tutup 15 November. Jadi nanti jangan tiba-tiba, Pak Cikgu kita dok sedar 15 November, kita 20 November baru ingat. Jadi kita tak mau dengar dah hak gitu-gitu. Sebab lepas pada 15 November memang tak boleh isi dah. Cikgu pun tak boleh nak tolong awak. Jadi untuk Semakan Pusat bila? Bermula 1 Disember. Yang ni masa Semakan Pusat, yang ni awak perlu print, perlu cetak slip. Dan bila pentaksiran, jangan termiss pula. Sekali bila awak semak, awak kena 18 hari bulan. Tiba-tiba tak ingat kan. Dia memang tak boleh nak tolong lah kalau macam tu kan. Sebab tu awak kena sentiasa prihatin dengan tarikh-tarikh yang penting tu. Keputusan pada 15 Mac. Yang ketiga adalah sentiasa berhubung dengan sekolah. Maksudnya sebarang maklumat terkini akan disalurkan oleh guru kelas dalam grup WhatsApp kelas. Jadi apa sahaja contohnya bila kita contohnya lah bila sekolah dah dapat makluman untuk maklumat PBD. Jadi contohnya esok lah. Jadi guru kelas akan maklum sekolah akan bagi maklumat PBD, jadi dah boleh mula isi dan hantar. Dan kena prihatin lah dengan maklumat-maklumat terkini yang disampaikan. Sekiranya ada masalah, boleh rujuk pada guru kelas. Memastikan calon berada dalam keadaan sihat dan mematuhi SOP semasa menghadiri pusat pentaksiran. Sekiranya tiba-tiba awak, contohlah awak kena pada 20 hari bulan. Tiba-tiba awak tidak sihat. Ataupun dijangkiti COVID, sila maklumkan kepada pusat ataupun boleh maklumkan kepada guru atau kepada saya lah untuk tindakan seterusnya. Dan semestinya lah kena mematuhi SOP. Selesai bahagian PKSK. Seterusnya adalah mengenai dos pertama vaksinasi COVID-19. Seperti yang kita telah maklum, pada minggu lepas, iaitu pada hari Khamis lepas, 7 Oktober 2021, dos pertama untuk vaksinasi COVID-19 bagi 68 orang murid yang layak telah diadakan di PPW SJKC Chung Hua Wisin. Untuk pada tarikh tersebut, kita ada 68 orang yang layak. Maksud yang layak ni adalah dia cukup umur 12 tahun
sehingga 6 Oktober 2021 tu dia dah cukup dah umur 12 tahun. Maksudnya tarikh lahir dia mesti maksudnya birthday dia yang ke-12 tu mesti sebelum pada atau sebelum 6 Oktober. Okey? Setakat ini maklumat yang saya ada 58 orang telah divaksin ataupun telah mendapat dos pertama di PPW SJKC Chung Hua Wisen. 4 orang telah mendapat dos pertama di PPW lain seperti di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Klinik Kesihatan Mane, dan satu lagi rasanya kalau tak silap saya Klinik Cendereng. Ada 3 orang murid kita yang telah menolak untuk divaksin dan ada 3 orang lagi yang belum divaksin kerana ada masalah-masalah yang tertentu lah. Saya tak pasti lagi. Okey, nanti tunggu dulu. Okey, untuk yang telah mendapat dos pertama ataupun telah divaksin, saya minta jasa baik semua untuk hantar gambar ni, gambar kad vaksinasi ni sebagai bukti anda telah mendapat dos pertama COVID-19. Dos pertama vaksin COVID-19 hantar kepada guru kelas masing-masing. Supaya kita ada rekod lah. Kita akan rekod dalam APDM dan sebagai bukti lah. Jangan mencakap je cikgu kita cocok dah tapi tak ada bukti. Macam ke kalau awak pergi mana kata-kata ada roadblock nak merintah negeri kena cukup vaksin. Dia nak tengok bukti juga kan. Ni pun sama lah. Awak kena bagi gambar kad ni pada guru kelas untuk membuktikan awak telah mendapat dos pertama. Bagaimana pula bagi yang belum divaksin? Sama ada yang ada masalah tadi, yang 3 orang yang belum divaksin ada masalah tadi ataupun yang katakan sekarang dia dah cukup umur dah. Katakan birthday dia hari ni. Hari ni 12 bulan 10 dia dah capai umur 12 tahun. Tapi saya tak vaksin lagi ni cikgu. Macam mana nak buat ni cikgu? Boleh. Awak boleh divaksin. Awak boleh dapat dos pertama vaksinasi COVID-19 dengan walk in di klinik kesihatan. Klinik kesihatan mana? Klinik kesihatan ni, seperti dalam senarai ni. Contohnya lah, awak duduk di Kuala Terengganu kan? Saya yakin semua orang duduk di dalam Kuala Terengganu. Katakan rumah awak dekat dengan klinik kesihatan Cendereng. Jadi awak boleh walk in ke klinik kesihatan Cendereng. Bila? Hari Ahad hingga hari Khamis sebelum pukul 12 tengah hari sahaja. Jangan pergi lepas pukul 12, dia takkan terima. Boleh dia akan terima hanya sebelum pukul 12 tengah hari sahaja, hari Ahad hingga hari Khamis. Semua orang boleh pergi ke? Bukan semua orang. Maksud saya yang hanya cukup umur 12 tahun. Contohlah macam tadi saya sebut, hari ni hari jadi dia. Cukup umur dah 12, 10. Hari ni hari jadi kita cikgu yang ke-12. Jadi esok awak dah boleh dah pergi. Awak boleh dah ajak mak awak pergi cocok dos pertama vaksinasi COVID-19. Contohnya awak nak pergi klinik kesihatan Cendereng. Pergi klinik kesihatan Cendereng dengan membawa surat kebenaran dan juga kad pengenalan. Kalau tak ada lagi kad pengenalan, tak buat lagi kad pengenalan, tak apa. Bawa MyKit ataupun surat beranak. Tapi mesti telah mencapai umur 12 tahun. Jangan pula birthday awak bulan 12 lagi tapi ajak dah mak pergi esok
Kalau awak pergi juga, klinik kesihatan tak akan terima. Selagi awak tak cukup umur 12 tahun, klinik kesihatan tak akan terima. Okey. Sekiranya ibu bapa atau penjaga ada masalah untuk membawa, okey, awak boleh bawa surat wakil. Okey. Kat mana nak ambil surat kebenaran ni? Kat mana nak ambil surat wakil ni? Okey, awak boleh cetak daripada grup kelas awak. Rasanya grup kelas awak ada share baru ni, awak boleh ambil kat situ. Ataupun awak juga boleh datang ke sekolah, ambil di sekolah. Okay, saya dah cetak, boleh datang sekolah, boleh ambil kat sekolah. Kalau rasa tak nak datang, nak cetak sendiri, boleh cetak sendiri. Okay, tapi mesti dibawa bersama semasa walk-in. Okay, kerana semua murid yang belum mencapai umur 18 tahun, dia mesti ada surat kebenaran untuk mendapat suntikan vaksin COVID-19 lah. Okey, seterusnya habis cerita vaksin. Okey, sekolah feeder. Okey, untuk sekolah feeder bagi murid SK Tengku Ampang Mariam, satu ni aja. The only one. Okey, jadi semua murid tahun 6 SK TAM telah pun kita uruskan untuk masuk ke tingkatan 1 SMK Megat Panji Alam. Okey, ni adalah sekolah feeder kita lah dan kita telah selesai lah buat yang ni ya. Okey, dan seterusnya ini adalah sekolah seliaan kerajaan negeri. Okey, kalau tadi untuk PKSK untuk sekolah beraksama penuh dan juga sekolah menengah kebangsaan agama. Okey, sekolah feeder kita sekolah menengah kebangsaan Megat Panji Alam. Okey, dan yang ni adalah sekolah seliaan kerajaan negeri. 3 buah sekolah ni adalah sekolah seliaan kerajaan negeri. Okey, iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Lembah Bidung, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Sulaiman dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Mak Lagam. Macam mana nak masuk ni cikgu? Kita nak pergi sekolah SMK Lembah Bidung. Macam mana kita nak masuk? Kita nak pergi sekolah ni cikgu. Okey. Kita akan maklumkan, saya akan maklumkan, sekolah akan maklumkan pada anda. Sebaik sahaja kita dapat maklumat mengenai sekolah seliaan kerajaan negeri ni. Setakat ni kita memang tak dapat apa-apa maklumat dan dia akan ada cara dia lah. Mungkin ada ujian ataupun saya tak pasti sebab kita belum dapat lagi apa-apa maklumat. Jadi tunggu sahaja. Sekiranya ada yang berminat nak masuk antara 3 buah sekolah ni, jadi tunggu saja maklumat daripada guru kelas. Okey, saya akan bagi maklumat tersebut melalui guru kelas awak lah. Okey, itu saja daripada saya. Ada soalan tak? Tapi apa saja yang saya bagi tadi mengenai PKSK ke, mengenai vaksinasi ke, sekolah feeder ataupun sekolah seliaan negeri tadi, sekiranya ada perubahan, saya akan maklumkan dari masa ke semasa lah. Cikgu Razif, mungkin kita tak sempat untuk soalan. Sebarang soalan boleh terus kepada guru kelas. InsyaAllah. Okey, boleh. Okey, terima kasih. Itu saja dari saya. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Nurzi Rahayu, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid kita. Panjang lebar dah saya diterangkan hala tuju kamu untuk ke sekolah menengah nanti. Ya. Jadi cikgu suka cikgu telah pun mengingatkan kamu tadi supaya mencatatkan banyak perkara-perkara, butiran-butiran penting, tarikh-tarikh penting, perkara-perkara penting dan keperluan-keperluan untuk kamu mengulang kaji tiba masanya macam mana cara nak buat dan mungkin kalau banyak pertanyaan-pertanyaan selepas ni kemungkinan kita akan mengadakan program khusus untuk hal ehwal murid. Kita sebab petang ni kita persuntukkan masa sedikit. Walau bagaimanapun
Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nazir Rahayu di atas taklimat panjang lebar tadi. Jadi untuk murid-murid tahun 6, kamu kena hafal dan kena ingat PKSK, PAJSK, Psychometric, SEGAP, PBD. So, cikgu bagi tugasan ini untuk kamu cari. Ya, sebab telah pun diterangkan kepada anda sebelum kita PDPR, sebelum kita masa kita bersemuka dulu, saya ingat saya telah terangkan kepada kamu dan kita pernah buat program titipan kasih ke anak saya ni di kantin sekolah. Masih ingat lagi anak-anak harap insya-Allah. Kalau kita catat, insya-Allah ada dalam catatan kita. Jadi untuk tidak melengahkan masa, marilah kita sama-sama dengar ucapan dari penungkanan pentadbiran sekolah kita, Cikgu Syukri Muhammad. Majlis dipersilakan. Mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengurusi Majlis dan Muka Penyelaras Tahunan Cikgu Hamzah, Tuan Guru Besar, Cikgu Muhammad Jalani, Mak Desa, PKM, Cikgu Nazir Rahayu, PKKO, Cikgu Azizam dan cikgu-cikgu serta pelajar yang cikgu kasih sekalian. Okay, pertama kali cikgu mengucapkan terima kasihlah kepada semua pelajar yang hadir pada hari ini. Rasanya ramai juga, tengok sekarang ni kita ada 71, kalau tolak cikgu tu lebih kurang 60 lah pelajar yang hadir pada hari ini. Sebelum cikgu ada sedikit presentation, sama-sama lah kita ucap takziah kepada seorang rakan kita daripada Namlo, iaitu Adik Alia Faziana daripada Namlo yang baru ini telah diuji ujian yang hebat dari Allah Subhanahu Wa Taala kerana rumah sewa di diaminya di Bandar Kota Terengganu telah terlibat dengan kebakaran. Kita tengok gambar yang dipost dalam grup tu memang habis sebuah rumah dan bunyi kata handphone dan alat-alatan sekolahnya habis juga. Jadi saya harap kita semua berdoa agar Tuhan gantikan lebih baik kepada beliau dan keluarga beliau dan tabah menghadapinya. Okey, saya akan tunjuk beberapa slide untuk penerangan pada hari ini. Okey, nampak slide tak? Okey, saya terus pergi ke oleh kerana bidang cikgu ialah PDPR. Okey, kalau dulu kurikulum yang paling penting ialah PDPR, PDP bersekemuka. Oleh kerana sekarang ni kita sudah tahu hampir 2 tahun kerana kita terlibat COVID-19, jadi terpaksa kerajaan telah menjalankan satu dasar pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi cikgu nak ulas beberapa perkara mengenai ini. Yang pertama kali kita hendaklah kepada pelajar tahun 6, kerana awak ni tahun akhir di sekolah rendah dan selepas ni awak ada banyak penilaian untuk ke sekolah menengah. Jadi cikgu harap murid hendaklah menyertai keseluruhan PDPR sama ada melalui Google Meet, Telegram atau WhatsApp. Kerana sekolah kita ni ada 3 medium untuk awak dapat belajar. Cikgu sentiasa memaklumkan kepada guru-guru, kalau cikgu buat Google Meet, dia juga terus hantar bahan melalui Telegram atau WhatsApp. Jadi tiada masalah bagi cikgu rasanya awak tidak dapat menyertai, tak ada alasan rasanya. Sebab semua medium tu cikgu sekolah kita telah guna. WhatsApp-nya, Telegram-nya dan sekali-sekala cikgu buat Google Meet. Macam cikgu baru ni ada juga Google Meet dengan Namlo. Walaupun kehadiran 4-5 orang je, alhamdulillah lah. Terima kasih kepada yang hadir untuk Namlo tu. Walaupun sedikit tapi menunjukkan awak berusaha untuk terus belajar. Yang tidak sempat ada masalah lain, masalah handphone keluarga, cikgu harap tengok lain kali ataupun tengok Telegram dan WhatsApp. Buatlah kerja walaupun bukan masa PDF. Contohnya PDF pukul 9 pagi. Awak tak ada benda nak lihat, awak boleh lihat pada malam atau petang. Kalau awak pakai handphone ayah, ambil handphone ayah pada petang atau malam, gunakan untuk awak belajar. Berbincanglah baik-baik ni beberapa awak ni supaya awak tidak ketinggalan. Okey, cikgu kata ikut kesesuaian pelajar. Kalau perkara itu ikut kesesuaian. Kerana cikgu difahamkan ramai pelajar kita yang ada masalah penggunaan handphone. Kerana biasanya awak bergantung kepada handphone mak ayah. Yang ada handphone seorang dua tu alhamdulillah lah. Okey, seterusnya
bila awak ikut PDPR, jangan awak tengok saja, siapkan kerja sekolah yang diberi. Kerana setiap subjek yang kita belajar memang cikgu akan bagi kerja sekolah. Untuk pengetahuan awak semua, tujuan cikgu bagi kerja sekolah tu, kalau awak komplain, cikgu banyaklah, bukan apa untuk mengukur pencapaian, kefahaman awak, apa yang awak belajar itu. Kerana kita sebagai seorang saya dan cikgu-cikgu lain sebagai seorang guru, ada target dia, ada sukatan dia yang perlu cikgu penuhi untuk beri kepada awak, dan cikgu hendaklah menilai apa yang cikgu beri itu awak faham ke tidak. Jadi amat penting awak siapkan kerja sekolah. Kerana kalau tak siap, macam cikgu kata masa perhimpunan baru ni, bila sehari dua tak buat, 3 hari tak buat, lama-lama akan bertimbung. Jadi awak akan fed up nak buat. Kalau boleh siap subjek, diberi latihan, awak terus buat. Okey. Dan satu lagi, cikgu nak selalulah awak hubungi cikgu kalau tidak faham. Cikgu ada mengajar sejarah dan pendidikan seni tahun 6 Melo. Setakat ni seorang pun tak ada pergi hubungi cikgu, bertanyakan macam mana hal pelajaran seni ataupun sejarah. Amat malang lah. Macam dia faham semua, tapi respon menghantar kerja sekolah tu memang kurang. Tak tahulah kelas lain. Lepas ni kita akan dengarlah laporan dari cikgu kelas lain ya. Okey, selalulah hubungi cikgu kalau tak faham. Macam negara awak bersekolah bersemuka lah. Kalau tak faham terus tanya cikgu. Ingat, orang yang selalu bertanya memang akan dapat kefahaman lebih. Contoh ialah kalau kita pergi berjalan jauh, tidak jumpa cari jalan, kita akan selalu bertanya orang, akan sampai destinasi kita nak. Kalau kita memang malu nak tanya, segan nak tanya orang, memang kita akan tercari-cari, memakan masa yang lama untuk berjumpa dengan sesuatu yang kita nak tu. Gitu maksud dia. Okey. Seterusnya untuk pengetahuan awak, PDPR yang awak lakukan dan PDPR yang awak sertai, bukan sahaja cikgu di sekolah ni sentiasa menilai awak ni, penyertaan awak di PDPR. Kerana setiap cikgu akan melaporkan penyertaan awak, respon awak, latihan yang awak buat, cikgu akan melaporkan dalam sistem. Kita ada, cikgu ada sistem untuk menguji kehadiran awak ni. Okey, ni dipanggil sistem pelaporan pembelajaran di rumah. Okey, SPDPR. Okey, sistem ni memang akan memantau macam mana kehadiran awak di sekolah. Okey. Jadi cikgu akan menyambung lepas ni kerana cikgu rasa kita masa pun tak panjang untuk kita. Cikgu terus kepada laporan guru dulu lah. Cikgu nak pergi seorang-seorang cikgu buat laporan ringkas sedikit macam mana sambutan atau kerja 6 tahunan ni. 6 Melati, 6 Mawar dan 6 Melo. Okey, saya mempersilakan Cikgu Aminah dulu sebelum ringkas mengenai 6 Melati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis yang berusaha Tuan Guru Besar, guru-guru penolong anak, guru-guru seterusnya anak-anak tahun 6. Untuk pelaporan PDPR tahun 6 Melati, berdasarkan penyertaan dalam GM, GC, Telegram dan WhatsApp, bilangan murid yang sentiasa aktif dalam semua mata pelajaran, terutamanya mata pelajaran teras, ialah seramai 18 orang. Murid-murid ini memang setiap kali cikgu-cikgu diatur. 18 orang. Murid yang masuk atas mata pelajaran tertentu. Kadang-kadang dia tengok BN okey hari tu, dia masuk. Hari tu dia rasa BN dah okey. Okey, masuk matematik dulu. Gitu. Ni daripada hot saya tengok analisa Okey, hot tu 11 orang. Dan murid yang sekali-sekala, kadang-kadang ada seorang tu tak pernah masuk pun. Tapi kita fahamlah sebab dia duduk dengan ayah je. Mungkin ibu tak memantau. Jadi gitulah jadinya. Untuk yang sekali-sekala masuk dah tak pernah masuk ni 7 orang. Jadi murid kelas 6 Melati ni 36 orang. Saya beritahu nama hak yang paling aktif 5 orang. Hak lain pun aktif juga. Cuma ni terlebih. Semua mata pelajaran. Yang pertama Abdul Qayyum, yang kedua Alisha, yang ketiga Ariana Anissa Putri, yang keempat Nizam Zulfadli dan yang kelima Akilah Sahirah. Ni murid-murid yang semua mata pelajaran dia sertai. Hak lain tu gitulah macam cikgu kata tadi.
pilih-pilih. Untuk murid yang jarang dan tidak langsung ni saya rasa saya dah maklum lah. Tuan badan dia faham sendirilah. Dan cikgu sangat-sangat berharap lah 7 orang ni lepas ni bolehlah masuk lebih sikit. Kalau tak boleh dengan GM, Telegram pun tak apa, hantar kerja. Dan cikgu nak ucap terima kasih juga untuk pengetahuan cikgu kutip buku teks untuk buku tulis untuk bahasa Melayu. Walaupun murid-murid ni masuk gitu-gitu tapi puas hati sangat. Kalau buku penulisan tu siapa? Ada yang 3 dah. Tanyuk dia kerja BN. Terima kasih banyak. Okey, sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Aminah. Alhamdulillah lah. Ada budak yang 7 orang yang stay, respon yang baik setiap kali PDPR dilangsungkan. Okey, cikgu harap 6 melatih lepas ni tambah lagi murid yang terlibat dengan PDPR. Okey, seterusnya kita pergi ke kelas 6 Mawar, Cikgu Rubani. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Guru Besar, guru-guru penolong K6, rakan-rakan guru, seterusnya murid-murid tahun 6 yang cikgu kasihi sekalian. Okay, untuk pelaporan PDPR tahun 6 awal, Kak Cikgu boleh lihat penyertaan murid dan GC dalam Telegram dan dalam Telegram sebenarnya agak kurang memuaskan. Okay, bilangan murid-murid yang turn in hanya dalam bilangan yang kurang menggalakkan. Okay, kebiasaannya dalam lingkungan 7, 10 ataupun ke 12 orang sahaja. Okay, amat sedikit lah. Okay. Antara murid-murid yang aktif dan selalu turn in dan attach kerja dia dalam setiap mata pelajaran tu, cikgu tengok bilangan dia lebih kurang 8 orang. Okay, selalu ada dalam setiap mata pelajaran. Okay, dan cikgu nyatakan di sini murid-murid yang paling aktif. Okay, cikgu tengok semua mata pelajaran dia masuk. Bagus, tahniah diucapkan kepada murid tersebut, iaitu Muhammad Amirul Hakimi, Muhammad Fitri Aimi dan Muhammad Zaim bin Zulkifli, seorang lagi Muhammad Danny Ryan. Okay, tahniah. Okay, dan manakala murid perempuan pula yang aktif, yang selalu ada dalam PDPR semasa ialah Uswatum, Nur Alia Batrisa, Aulia Kaisara. Okay. Manakala ada lagi yang murid-murid jarang sekali masuk, 3 orang cikgu tengok jarang ada. Okay, dalam PDPR. Okay, cikgu harap macam Cikgu Aminah jugalah, tak nak sebutlah nama. Okay, cikgu harap lepas ni lebih aktif, masuk dalam setiap mata pelajaran. Okay, diharapkan selepas ini cikgu harapkan lebih ramai lagi murid-murid tahun 6 Mawar yang akan untuk bersemangat mengikuti pembelajaran. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Rubani atas laporan tadi. Okey, seterusnya kita pergi ke kelas terakhir. Cikgu Nur Soebah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada guru penolong kanan. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis dan guru besar, guru penolong kanan HEM, guru-guru tahun 6 dan juga anak-anak murid sekalian. Okay, untuk 6 Melur dari segi PDPR, kalau 6 Mawar kurang memuaskan, 6 Melur ni adik pada 6 Mawar. Jadi kalau 6 Melur diperhatikan kalau dari segi PDPR attendance, paling ramai pun dalam satu hari 3 orang je. Jadi sebenarnya untuk 6 Melur kehadiran tu kurang konsisten. Dan apabila kita tengok dalam Telegram, ada yang selalu respon seperti Basira, Wanu Aisyah yang selalu bagi kod personal pada saya juga. Jadi tapi kalau macam ikut dalam Telegram ada kehadirannya, tapi dalam PDPR attendance tiada kehadirannya. Contohlah saya bagi, tapi pernah berlaku lah. Jadi saya sebagai cikgu, wakil pada cikgu-cikgu tahun 6 ni juga, untuk 6 Melur juga, mengharapkan agar kerja tu kita ambil daripada Telegram, daripada GC, dan harapnya hantar letak juga isi juga link PDPR attendance.
Dan seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya dalam GC itu sendiri mohon tekan turn in supaya cikgu-cikgu awak nampak yang awak sedang buat. Contohnya seperti Arsyad, Muiz. Saya tengok dalam PDPI attendance tak ada, tetapi dia ada di dalam turn in, maknanya dia tengok kerjanya untuk buat. Jadi saya mengharapkan, saya menggalakkan dan Namlo juga buat begitu juga. Kalau paling macam awak terlupa PDPI attendance ke apa ke, awak turn in juga dalam GC sebab awak buka GC tu. Okay. Jadi paling ramai, jadi secara ratanya dalam satu hari tu dalam 5 orang yang aktif terlibat dalam PDPC dan dalam PDPR. Dan yang lain tu dalam lingkungan dalam 5 orang lagi kurang sikit penglibatannya, tapi mungkin dia buat kerja cuma dia tak memberitahu je. Kadang-kadang di WhatsApp, contohnya seperti Hawa, Azmi, Hafiz, Amirul, Aidil. Jadi di sini saya boleh nyatakan yang aktif keseluruhannya dalam 10 orang. Itu je. Macam mana cikgu? Okey. Okey. Dengar tak? Dengar. Mak ada soalan betul tadi. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Nusaibah. Okey, untuk Melu memang saya faham lah sebab saya pun mengajar 2 subjek kelas tu. Masuk tu memang kita yang masuk tu alhamdulillah lah. Okey. Seterusnya saya akan tunjukkan sedikit macam mana perekodan PDP pelajar. Okey. Ni. Ini ada okey, nampak tak ada data ni? Nampak. Okey. Ini ada data 3 kelas penyertaan mereka PDPR. Kita ambil daripada 6 bulan hingga 6 bulan hingga 10. Jadi saya tak perlu bacalah, cuma saya nak beritahu pada pelajar bahawa data-data ni Namlo memang tak ramailah penyertaannya. Saya tunjuk ni sebentar supaya untuk memberitahu pelajar, memang cikgu tahu dah, untuk pelajar bahawa kehadiran anda, respon anda dalam setiap PDPR akan direkod oleh guru dalam sistem cikgu beritahu tadi, dan cikgu boleh tengok seorang-seorang siapa yang masuk, siapa yang tak masuk. Jadi saya harap awak boleh masuklah, kerana kehadiran ini juga akan menentukan markah awak dalam PBD yang akan diberi oleh cikgu pada akhir tahun ni. Ingat, PBD pada tahun 6 ni amat penting untuk kemasukan sekolah menengah di samping ujian tadi yang PKM beritahu tadi. Jadi cikgu harap masuklah seramai mungkin. Kalau boleh, kalau ada 35 orang, 35 masuk dalam setiap PDPR yang cikgu lakukan. Okey. Okey, seterusnya ada sikit lagi. Okey, tadi cikgu sudah beritahu sistem akan direkodkan dalam sistem SDPDR. Okey. Yang kedua, okey, ada satu ringkas lagi. Yang kedua, perkara kedua tadi PDPR, yang kedua pembukaan sekolah untuk maklumat pelajar dan untuk ingat semula lah para cikgu. Jika kita tengok sekarang ni sekolah kita berada di Pasar 3. Jadi sekolah kita tidak terlibat dengan proses PDPR, PDP bersemuka sama ada PRA ataupun PPKI. Jadi jika sekolah kita masuk fasa 4,
Jadi oleh kerana kita tengok dalam ni, sekarang ni 12 hari bulan. Kalau fasa 4 diumumkan, 2 minggu selepas tu baru kita sekolah. Mungkin akhir bulan. Jadi kalau kita tengok, kita sekarang ni duduk di dalam kolom yang ketiga. Fasa 3 yang ketiga lah kira, boleh kira yang ketiga. Kalau fasa 4, sekolah kita akan bersekolah tak 1 dah tak 2. Ni, tak 1 dah tahap 2. Jadi kita, cikgu harap para pelajar ambil maklum jika fasa 4 baru sekolah kita akan bersekolah. Dan sekolah dibuat cara bergilir-gilir. Tak 1 dah tahap 2. Jadi apa itu maksud bergilir-gilir? Lepas ni cikgu akan beritahulah sedikit sebenarnya mengenai pergiliran. Okey. Untuk makluman pelajar juga, persekolahan pada tahun ini dilanjutkan. Kalau dulu kita bulan 12, kita sudah sesi persekolahan tamat pada bulan 12. Tapi oleh kerana tahun ni adanya banyak kita buat PDPR di samping COVID-19 ni, kita kementerian telah merancang supaya proses PDP di sekolah disambung hingga tahun 2022. Hingga bulan 3 2022. Jadi awak akan lambatlah naik sekolah menengah. Jadi tujuannya supaya kita akan habis belajar sukatan dan penerangan cikgu bila semoga akan lebih awak faham. Itu kehendak kementerian supaya kita dapat selesai semua sukatan yang ada pada tahun ni. Okey. Ni penggiliran. Cikgu harap awak tengok faham molek-molek kalau apa maksud penggiliran. Jika buku sekolah fasa 4 tahun tahap 1 tahap 2 ada penggiliran. Penggiliran ni 50 daripada jumlah murid. Contohnya, penggiliran mingguan, murid dibagi kepada 2 kumpulan, kapasiti kelas dihad kepada 50%, 50%. Kalau 10 orang, 5 orang. Okey, kita tunjuk. Ni sedikit. Okey, contohnya dah kelas ada 36 orang. Jadi cikgu akan bagi kumpulan, 2 kumpulan, kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A 18 orang, kumpulan B 18 orang. Jadi minggu pertama kumpulan A akan datang ke sekolah, belajar di sekolah. Minggu kedua kumpulan B pula belajar sekolah. Okey. Minggu ketiga kumpulan A ke sekolah, minggu keempat kumpulan B pula ke sekolah. Begitulah seterusnya sehingga akhir persekolahan. Okey. Jika awak bertanya-tanya macam mana kumpulan minggu kedua tu duduk di contohnya minggu pertama kumpulan A sekolah tapi kumpulan B duduk di rumah. Macam mana di rumah tu ada buat apa? Lepas ni cikgu akan terang sedikit. Apa yang diperlukan kumpulan yang duduk di rumah tu. Okey. Ini ada lebih kurang lah macam tadi. Kumpulan A minggu pertama, kumpulan B minggu kedua ke sekolah, minggu PDP di rumah, PDPR di rumah. Okey. Ini macam tadi. Okey. Saya rasa tak perlu cerita yang ni, cikgu cuma nak beritahu ni. Semasa PDP secara bersemuka, mungkin dibagi awak akan diberi latihan. Orang yang duduk di minggu belajar kumpulan yang duduk di rumah seminggu tu akan diberi latihan. Okey, latihan tertugasan bagi topik yang telah dipelajari semasa PDP di sekolah. Jadi taklah cikgu tak akan awak biar ataupun awak tak lock saja awak di rumah seminggu tu. Cikgu akan beri latihan, cikgu akan bagi tugasan untuk minggu yang datang ke sekolah minggu berikutnya. Contohnya minggu ni awak di rumah. Cikgu sudah bagi dah bahan untuk minggu ni. Awak akan apa yang awak akan bersedia untuk pelajaran minggu hadapan bila awak ke sekolah. Jadi seterusnya bergilir-gilir. Awak akan pergi awak akan belajar bukan semua yang duduk di rumah tu seminggu bukannya sehari tu belajar kalau bersemuka 6 subjek sehari. Tapi kalau di rumah tak sama. Cikgu akan buat jadual. Contoh di sini bagi tahap 1, hari pertama 2 mata pelajaran cikgu akan bagi kerja. Hari kedua 2 mata pelajaran. Begitu seterusnya. Jadi awak jangan risaulah kalau penggiliran bukan masa awak duduk PDP di rumah tu, cikgu tetap awasi awak, tetap bagi kerja supaya awak tidak kata duduk saja di rumah. Awak akan tetap buat kerja yang cikgu bagi. Tu. Jadi untuk penggiliran ni awak faham lah.
setiap kelas akan dibagi dua, kumpulan A dan kumpulan B. Kumpulan A yang akan ke sekolah, manakala kumpulan B akan duduk rumah. Minggu depan kumpulan B sekolah, kumpulan A duduk rumah. Begitulah seterusnya. Okey, seterusnya ini adalah susunan. Kalau sekolah inilah susunan yang kita akan ikut bila awak berada dalam kelas. Jadi cikgu harap awak fahamlah macam mana kedudukan susunan. Kalau ayah tanya ke, kalau keluarga tanya, boleh beritahulah apa yang cikgu tahu, beritahu ni. Contohnya penggiliran macam mana, pelaksanaannya. Okey, seterusnya. Yang ketiga. Kita sebab nak masuk asal ni, cikgu cepat sikit. Okey, pentaksiran bilik darjah. PBD, di mana panjang penerangan cikgu nak beri ringkas. Okey, PBD ialah pentaksiran yang berterusan. Cikgu akan lihat awak ni, pencapaian awak ni segala segi. Sama formatif, sumatif. Formatif ni cara awak berhadapan dengan cikgu, tindak balas awak, body language awak, kerja sekolah siap-siap, perhubungan dengan kawan-kawan, itu adalah formatif. Sumatif ni peperiksaan yang cikgu akan bagilah soalan-soalan untuk menguji kefahaman. Jadi PBD amat penting ya. Cikgu ulas sekali lagi, PBD amat penting. PBD adalah markah pencapaian berdasarkan aras. Aras 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semakin tinggi aras, semakin tinggi kefahamannya. Okey, jadi kalau boleh untuk akhir tahun ni, cikgu nak untuk tahun 6, macam PKN kata tadi lah, untuk ujian ke sekolah menengah tu, PBD dia hendak markah PPD. Jadi cikgu harap awak sertailah PDPR dengan baik, jawab soalan, beri respon yang baik. InsyaAllah setiap subjek awak, cikgu akan bagi markah PBD yang baik. Kalau boleh 4 ke atas, 5 atau 6. Jadi bila markah PBD tinggi, bila markah PBD tinggi, chance awak, peluang awak untuk ke sekolah lebih baik tu insya-Allah akan lebih terbuka di samping awak aktif dalam PJSK. Dan untuk maklumat semua, untuk penyelarah pun, surat diterima bahawa ujian segak pada tahun ni untuk sekolah rendah dibatalkan untuk tahun ni. Jadi tiadalah ujian segak untuk tahun ni. Ia cuma dilaksanakan untuk sekolah menengah tingkat tahun 4 saja atau tingkat tahun 5 saja. Okey, jadi PBD ni pentinglah untuk pelajar. Sekali lagi cikgu beritahu, awak masuklah PDPR dengan sepenuh-penuhnya, masuklah dengan penglibatan yang maksimum yang boleh. Kerana cikgu setiap saja akan menilai awak. Bukan saja cikgu nak tengok awak bercakap, tanya respon awak, buat latihan, bukan saja. Kerana cikgu ada kriteria, cikgu akan taksir untuk beri markah PBD kepada awak. Jadi semakin tinggi markah PBD, semakin tinggi pencapaian awak. Itu yang awak kena faham. Okey. Ni seperti sikitlah PBD dilaksanakan. Cikgu ringkaslah seperti pemerhatian, penulisan, latihan yang awak tahu. Macam cikgu Aminah kata tadi, sampai 3 buah buku bahasa Melayu, penulisan. Okey, baguslah tu. Tu mungkin yang atas-atas tu, yang respon 7 orang, 8 orang tu memang markah PBD akan lebih tinggi. Okey, melalui kuis, projek, pembentangan, aktiviti pembelajaran, semua cikgu akan nilai untuk markah PBD. Okey, untuk markah tu cikgu akan mengisi template PBD mengikut arah pencapaian. Okey, macam cikgu cerita tadilah. Cikgu pada akhirnya, baru ni untuk pertengahan tahun, cikgu semua dah isi untuk pertengahan tahun. Jadi untuk akhir tahun ni, sekali lagi cikgu isi. Jadi ada peluang lagi pada pelajar-pelajar tahun 6 membaiki arah pencapaian untuk PBD supaya arah yang lebih tinggi. Kalau boleh skor 6 atau 5. Awak cuba untuk skor 6, 5 pencapaian paling tinggi lah. Okey. Awak nak tanya macam mana cikgu nak skor tinggi? Senang je. Beri respon kepada cikgu, berat latihan pada cikgu, tanya soalan yang tidak faham. Bila cikgu beri soalan, jawab dengan baik. Berbincang projek cikgu bagi, buat soal jawab, aktifkan penyertaan awak dengan cikgu-cikgu. InsyaAllah awak akan dapat markah lebih baik. Okey. Ini adalah sepintas lalulah cikgu tunjuk. Okey, setiap pelajar akan dinilai dipanggil pencapaian berdasarkan sekolah. Jadi untuk PBD, dia ada 2. Pentaksiran sekolah, pentaksiran berpusat. Tu akademik. Yang bukan akademik, pentaksiran psikometrik dan PAJSK, macam Cikgu Azizan beritahu tadi. Psikometrik tu awak sudah periksa sebaru ni lah. Untuk psikometrik, guru kaunseling yang buat ni. Okey, cikgu nak pergi ke akademik dulu sebentar. Okey, akademik pentaksiran sekolah. Ni lah cikgu kata tadi, PBD. Cikgu kita boleh tolong awak beri markah tinggi jika awak respon baik setiap aktiviti yang sekolah guru tu buat.
beri kerjasama baik, buat kerja sekolah, siap pergi sekolah, insya-Allah markah pertalian awak PBD akan tinggi. Dan yang kedua, pentaksiran berpusat. Kalau dulu awak ada periksa UPSR, sekarang ni UPSR pun sudah dibatalkan untuk tahun ni. Jadi mungkinan pentaksiran berpusat ni diganti oleh peperiksaan untuk sekolah menengah. Mungkin itulah gantinya. Okey. Ini kaedahnya cikgu rasa tak perlulah cikgu panjang. Tadi cikgu beritahu dah cara-cara pentaksiran bilik belajar ni, pemerhatian semua yang cikgu lihat daripada awak respon dalam PDPR. Okey. Yang terakhir cikgu nak terang, satu lagi ialah modul pembelajaran. Oleh kerana cikgu telah berbincang dengan semua cikgu dalam JKS, oleh kerana sambutan awak akhir-akhir ni Google Meet lah terutamanya, banyak yang mengecewakan, terutamanya kelas tengah dan kelas Mawar dan Melur lah. Bukan tahun 6 saja, tahun lain pun macam tu. Jadi insya-Allah setiap panitia mata pelajar akan membuat modul untuk setiap pelajar menjawab soalan, dan juga kita mungkin akan ada pertandingan. Setiap panitia subjek akan buat pertandingan, kuis ke apa ke, supaya awak lebih bersemangat untuk belajar. Okey, itu saja cikgu rasa untuk cikgu terang pada awak dalam masa yang amat terbatas ni. Maklumlah asal awal ini. Jadi kita bukan setakat ni je lagi, mungkin kita akan dari semasa ke semasa cikgu akan terus buat penerangan. Mungkin cikgu akan panggil awak untuk penerangan PBD saja. Bila bersemuka lagi cikgu akan kita terus berjumpa. Jadi ingat tahun dah ni cikgu rasa macam anak emas lah. Jadi sebab tu kita buat ni supaya cikgu sayang kat awak sesuai dengan tajuk kita, titipan kasih Cak Nil sayang. Jadi akhir kata, selamat maju jaya pada pelajar tahun 6, teruskan belajar, teruskan berusaha. Kerana tahun ni lah tahun terakhir awak di sekolah rendah. Tahun depan awak sekolah menengah, pada bulan 3 ke atas dah awak ke sekolah menengah. Sebelum berakhir, oleh kerana pengurusi Cikgu Hamzah hari ni bersemangat dia, berpantung-pantung dia hari ni. Jadi cikgu pun nak berpatung rasa sebelum berakhir. Minum ABC, letak selasih. Sekian, terima kasih. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Syukri, perlukanan pentadbiran Sekolah Puan Mariam di atas taklimat kurikulum dan akademik yang cikgu pasti sangat jelas. Cikgu kata tadi, kamu mesti mencatat, ya. Untuk tidak membuang masa, sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu tuan dan puan, anak-anak cikgu sekalian, iaitu masa ucapan yang kita tunggu-tunggu. Kalau tuan pikat kenari, jangan patahkan batang tirai kepada tuan sembah diberi. Mohon bermadah di majlis. Dengan hormatnya dijemput tuan guru besar. Terima kasih kepada Cikgu Hamzah selaku pengurusi majlis pada petang ini yang berusaha barisan penolong kanan saya, PKP, PKN, PKKU, guru-guru tahun 6 dan juga pelajar tahun 6 yang saya kasihi dan saya rindui. Sudah lama saya tak dapat nak bersemuka dengan murid-murid tahun 6. Alhamdulillah pada petang ini dapat kita bersama bersua dalam talian anjuran guru-guru tahun 6, peneras tahun 6 bersama-sama dengan barisan pentadbiran. Kalau ikutkan saya, banyak benda saya nak cakap ni dan banyak benda saya nak cakap, tetapi memandangkan barisan penolong kanan saya dah banyak dah bercakap berkaitan dengan akademik, berkaitan dengan HEM, untuk awak naik ke sekolah menengah. Jelas tak suara saya? Jelas. Begitu juga dengan Cikgu Ab, kegiatan kurikulum yang perlu awak sertai untuk awak punya sijil, memudahkan lagi untuk awak masuk ke sekolah menengah nanti. Kalau ikut pencapaian akademik ni tak setara mana dah, sebab kita banyak kepada PDPR, kita banyak kepada penilaian PBD. Kita dah tak ada peperiksaan, jadi rebutlah peluang ni. Tolonglah murid-murid tahun 6 untuk masa depan awak. Saya sangat-sangat merayu kepada awak
untuk diri awak, bukan untuk diri saya dan bukan untuk diri cikgu, untuk diri awak dan masa depan awak. Okey? Dan yang saya mohon sekarang ni, saya nak minta kepada guru-guru tahun 6, guru kelas, berkaitan dengan kehadiran hari ini, murid-murid tahun 6 yang tak dapat menyertai ataupun yang tidak dapat hadir tanpa alasan dan sebab, saya minta nama mereka ni dihantar kepada saya untuk saya hubungi terus. Saya nak tahu sebab apa dia tak mengikuti, sebab benda ni penting. Terutamanya untuk taklimat awak naik ke sekolah menengah. Kemudian juga saya minta guru kelas senaraikan juga nama kepada saya murid-murid yang langsung tidak menyertai PDPR. Dia tak tahu dan tak tahu sebab lah. Kalau yang kita tahu sebab tu tak apa ni, tak tahu sebab. Tak apalah, tak tahu sebab pun senang juga. Nanti saya akan cuba hubungi ibu ayah dia. Cuba hubungi dia sendiri. Saya nak tahu apa penjelasan dia. Sebab benda ni dah lama dah. Kadang-kadang kita sediakan dari macam dengan PKP kita sediakan 3 cara. Google Meet, melalui WhatsApp ataupun Telegram dan juga Google Classroom. Awak boleh tak boleh buat siang, buat malam. Begitu juga saya mengharapkan juga guru-guru tahun 6 sentiasalah menyemak kerja murid yang yang telah diberi itu. Okey. Saya rasa setakat ini sajalah. Terima kasih banyak kepada Jabatan Kuasa tahun 6, Barisan Penekanan dan murid-murid di atas kerja atau program yang kita laksanakan pada petang ini. InsyaAllah cuba rangka pula untuk ibu bapa tahun 6. Terutamanya untuk penjelasan kenaikan murid-murid tahun 6 ni ke sekolah menengah nanti. Cuba kita cari satu tarikh lah yang sesuai nanti, insyaAllah. Sebab apa kalau nak tunggu kepada Mesyuarat Agung PIBG baru kita nak jelaskan, saya rasa lambat nanti. Alright? Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serah semula kepada Cikgu Hamzah. Silakan, pengurusi majlis. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Guru Besar atas amanah dan ucapan yang telah diberikan. Seterusnya kita telah pun berada di penghujung program kita dan saya sempat buat analisis sekejap tadi tentang kehadiran kita pada hari ini termasuk guru. Jadi kalau ditolak dengan kehadiran guru, kita ada lebih kurang dalam 63.7%. Okay. Tapi boleh ditingkatkan lagi insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan bincangkan dengan pihak pengurusan untuk menetapkan satu tarikh di mana yang diminta oleh Tuan Guru Besar untuk taklimat bersama dengan ibu bapa. Seterusnya saya jemput yang Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Mazri untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram wal izzati allati la turam. Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran atas keizinan-Mu untuk kami berkumpul secara online sempena dalam majlis titipan kasih cakna sayang peringkat sekolah kebangsaan Tengku Ampuan Maryam bagi tahun 2021, mendadah tangan dengan penuh pengharapan dan rendah diri agar kami dikurniakan limpah kurnia inayah, riayah, taufik dan hidayah, agar kami dikurniakan kesihatan dan kekuatan, tekad dan azam yang tinggi untuk berjaya dan dapat menjalankan tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Allahumma ya Ghaffar ya Alim. Pada ketika ini dan saat ini, ya Allah, kami hulurkan tangan kehambaan yang penuh dengan noda dan dosa serta mendadah tangan penuh dengan pengharapan. Sesungguhnya kami berlumuran dengan dosa, ya Allah. Maka ampunilah kami, ya Allah. Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian, maka kuatkanlah kami dengan Islam dan amal jama'i. Sesungguhnya kesabaran kami punya batasan, maka kurniakanlah pada kami nikmat kesabaran seumpama sabarnya nabi-nabi ulul azmi. Sesungguhnya kami cenderung untuk
mengutamakan diri kami. Maka didiklah hati kami untuk mengutamakan keperluan anak-anak murid kami, seagama dengan kami, sebagaimana kekasihmu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian. Sesungguhnya hati kami juga berbolak-balik dan bercerai-berai. Maka satukanlah hati kami. Berikanlah kami ruang untuk bantu-membantu dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Allahumma fatirus samawati wal ard. Sesungguhnya sebahagian daripada kami ada yang menganggap seolah-olah tiada balasan dosa kepada yang membuat ingkar sehingga melakukan dosa sehari-harinya, meninggalkan perintah solat tanpa segan dan silu, mendahrakai pada ibu bapa, tidak menghormati guru, melakukan perhubungan sesama yang bukan mahram di luar syarak. Maka perbaikilah segala akhlak kami, ya Allah. Hiasilah diri kami dengan budi pekerti yang tinggi. Hindarilah kami daripada segala sifat-sifat keji dan bimbinglah kami ke jalan yang benar dan ketakwaan. Allahumma ya fattahu ya alim. Kurniakanlah kami lisan yang lembut dan basah untuk sentiasa menyebut nama-Mu agar kami terus mengingati dan mensyukuri serta dikurniakan anggota yang sihat untuk menunaikan segala perintah-Mu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah perjumpaan kami, perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami selepas pada majlis ini adalah perpisahan yang terpelihara daripada sebarang bala, bencana, kemaksiatan dan dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa anak-anak murid kami, dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat seluruhnya. Ya Allah, sama ada yang masih hidup atau yang telah pergi dahulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Haji Mazri atas bacaan doa tadi. Dengan itu Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai direnjis dipilih. Senyum. Senyum. Jangan tak senyum. Itulah kita di penghujung majlis. Jadi saya mewakili warga kerja ingin mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Walaupun tidak ada dalam kehadiran kita hari ini, tapi Cikgu Rosli, semua orang kenal Cikgu Rosli. Ya, memang TikTok lah. Ya, kerja dia memang TikTok lah. Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Rosli. Semoga kita semua beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada untayan kata yang mampu dilepaskan selain daripada ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuan Guru Besar, Yayasan Penolong Kanan, guru-guru tahunan dan anak-anak didik sekalian. Sebelum kita berakhir, sekali lagi Cikgu nak mengingatkan anak-anak supaya klik ataupun login dalam Google Form untuk mengisi kehadiran sebelum pukul 12 malam. Jadi untuk itu saya selahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong on kamera, siapa-siapa tu ada kemahiran tolong ambil gambar. Saya tak berapa faham. Tolong on kamera kita ambil gambar sekali. Keko ambil gambar. Keko ambil gambar. Dia ada kepakaran. Kamera mahal. Cikgu Rosli ada tapi duk nusu banyak tu. Gusau nampak putih tak? Alhamdulillah nampak. Tapi cahaya nampak. Minyak sikit tu, peluh. On kamera. Okey, on kamera anak-anak. Lama dah tak tengok. Berapa bulan dah nak masuk 6 bulan Ustaz lelaki pemisai belaka dah.